Musabaqah ke dekat seminggu tadi tengok ni sampai habis dalam musabaqah. Ujian tilawah hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan. Ini antara bangsa bulan Ogos nanti insya-Allah. Karena takat tak habis tahu apa yang berlaku di Langkawi namanya Lima. Kalau tak perasan apa berlaku di Kuala Lumpur namanya Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, kok tak perasan. Musabaqah baca Quran pun tak perasan peran. Itu kita orang Islam ni sebagai motivasi kita kena perasan lebih. Perasan ni makna apa? Kita alert, kita cakna. Ada juga perasan makna tak orang jahit, orang pelik. Perasan. Ada juga ada tengok itu nasi suara di macam mana. Tak itu aja zaman ni. Orang kata apa? Berdiri. Perasan juga apa? Ada lagi ayat. Apa tu bahasa dia ya? Oh, itu. Oh, kakak itu juga ya. Kakak banyak buat royan sekarang. Padahal kita pakai royan. Tak ada juga. Oh, kita tengok dapur yang buat badan ni. Ibu ada royan pun kami malam ni. Pula royan dia tadi ya. Dapur mana tahu untuk tempat di lagi itu lagi mana-mana lah. Ada apa itu buah juga. Jadi tuan-tuan, mari kita lihat untuk kita memotivasikan diri kita. Malam ini malam 1 Zulhijjah. Walaupun pada yang lalu kita dah sentuh sedikit Zulhijjah dan korban dan perkara yang berkaitan dengannya. Tapi apa yang saya nak motivasikan diri saya, keluarga saya yang akan tonton rakaman ni nanti, link ini nanti, live ini nanti, ialah sempena dengan kita ni masuk 1 Zulhijjah malam ni. Apakah renungan untuk menjadikan satu lepas kita renung, kita bertindak. Dia motivasi ni dia tak boleh jadi misi dan visi saja. Dia mesti jadi aksi, action. Apa tindakan? Baru orang itu dinamakan orang yang bermotivasi. Pertama kita tengok hadis sahih daripada Imam Al-Bukhari. Kita tengok ya. Kandungan motivasi ni dia boleh pergi macam-macam tajuk. Dia boleh pergi macam-macam tajuk selagi Hakim kata kepada pendakwah perkara-perkara yang boleh membina insan, membangunkan jiwa-jiwa insan, itu motivasi. Tapi kena berilmu tentang perkara yang nak dibicarakan. Maka cakaplah. Tapi kena ada ilmu. Bukan bebas bercakap dengan tak ada rujukan, tak ada ilmu, just copy paste tak mau. Islam bukan ilmu, bukan agama copy paste. Ya, mari kita dengar. Qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mal amalu fi ayyamil ashri afdala min al amali fi hadhihi. Qalu walal jihad, qal walal jihad. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini memberi maksud tidak ada amalan yang dilakukan pada hari lain yang lebih baik daripada amalan pada 10 hari ini. 10 hari ini itu maknanya 1 hari bulan sehingga 10 Zulhijjah. Ya. Maka para sahabat bertanya, walaupun jihadkah ya Rasulullah? Walaupun jihad? Maka Nabi SAW, ya,
tidak juga jihad. Makna tak boleh atasi amalan pada 1 hingga 10 hari bulan ini. Melainkan jihad dalam syarahnya, Fathul Bari menyatakan bahawa kalau jihad pergi perang, mati tak balik semula. Itu tak boleh atasi yang itu. Kalau tidak, tetap amal soleh pada 1 hingga 10 Zulhijjah adalah amalan yang terbaik. Satu lagi saya nak petik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setengah ulama hadis mengatakan ianya sahih, setengah mengatakan hasan hadis, tahap status hadis ini. Yang berbunyi qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini motivasi tuan-tuan. Maknanya yang pertama tadi apa ibu-ibu? Yang pertama tadi mulai daripada hari ni, sekarang ni, maghrib ni. Sampailah pada hari raya 10 Zulhijjah tu hari raya korban. Idul Adha. Kita banyakkan amal-amal soleh. Sebab amalan ni sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang berpendapat menyatakan lebih baik daripada 10 akhir Ramadan. Ada juga riwayat yang menyatakan 10 hari ini Haji Ismail adalah hari yang paling baik dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun 360 hari tahun Hijri, 365, 66 tahun Masihi, masuk tahun lompat, 4 tahun sekali. Dalam 300 lebih hari itu, 10 hari inilah yang paling baik. Maknanya apa? Bukan hari je baik. Orang yang hidup pada hari itu buat amal-amal baik. Amal baik itu namanya amal soleh. Nak dekatkan faham. Jadi motivasi ini dia mendatangkan faham. Bila dah faham, maka ulama ataupun hukama kata agar manusia ini tidak menjadi musuh kepada perkara yang dia tak tahu. Kadang-kadang kita musuh sesuatu tu asyik nak menentang saja sebab kita tak tahu ujung pangkal, tak tahu rujukan. Jadi kita tak gemar pada benda tu. Bila orang cakap benda-benda baik, kita kata orang perli kita. Bila kita cakap benda-benda baik sebab kita belum buat, kita kata orang sindir kita. Bila sampai level iblis bisik pada kita, dia kata yang bercakap tu garang. Padahal bukan garang. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Nasihat itu macam-macam. Cikgu menasihat anak muridnya zaman dulu lah Tuan Haji Ismail. Macam-macam cara. Mak bapak tak komplain sikit pun cikgu-cikgu dulu. Mak bapak dulu mendidik anak mereka hingga jadi orang. Macam-macam cara mak bapak dulu. Walaupun orang kata mak bapak sekarang ikut zaman. Ikut zaman lah. Ikut zaman tu ikut zaman lah. Dia petiklah riwayat itu, riwayat ini. Tapi kita hidup bukan setakat nak memetik riwayat Tuan Haji Fauzi. Kita hidup ni nak melaksanakan apa yang riwayat bagi tahu. Tindakan atau action itu yang paling penting dalam hidup. Itu nama motivation. Ya, baik. Satu lagi hadis yang menerangkan untuk kita motivasikan diri kita. Wal 'amalu fihinna yudha'afu bi 700 dha'fin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kata Nabi? Dan apa-apa amalan yang dibuat dalam 10 hari awal bulan Zulhijjah itu digandakan 700 kali ganda. Allahu Akbar. 700 kali ganda. Kau tak duduk dengan majlis ilmu tuan-tuan, tak dapat. Sedangkan yang duduk majlis ilmu saban malam pun kadang-kadang tak dapat rezeki juga dengar benda ni. Patut Islam menghendaki, Imam Syafi'i menegaskan,
majlis ilmu ni tiap-tiap hari kena tambah. Selaras dengan apa yang diharapkan oleh baginda Nabi SAW, agar kehidupan kita ini penuh dengan keberkatan, hendaklah tiap-tiap hari ilmu yang mendekatkan kita mengenal Allah ini ditambah, kata baginda Nabi SAW. Au kama qal. Jadi tuan-tuan, satu amal soleh mulai malam ni, lepas maghrib ni, sampai hari raya 10 nanti, 10 Zulhijjah nanti. Apa juga yang kita buat, maka apa juga yang kita buat ini, maka ulama nombor 1 Tu Haji Zul kata baca Quran. Nombor 1 ulama kata baca Quran, Haji Ismail. Baca Quran. Ya. Haji Ismail pernah kita bincang dulu, kalau setiap kali lepas mayang baca 4 muka surat, satu hari 1 juzuk. 5 kali 4 bukan 20 muka surat. 20 muka surat bukan 1 juzuk. Siapa kata sebulan tak boleh khatam Quran? Tapi baca dengan betul lah. Kalau baca kurang-kurang macam tin kosong aja, buku batu tak jadi. Kalau baca main scan aja tak jadi. Baca betul-betul dengan tajwid fasahah yang betul. Likulli harfin, kata Nabi SAW, satu huruf hari biasa bacaan betul, tapi ranking dia ranking normal. Satu huruf 10 pahala. InsyaAllah confirm. Hadis sahih. Maka almarhum ayahanda Tuan Guru Tan Sri Datuk Hassan Azhari, Tuan Guru saya. Saya belajar tajwid dengan almarhum 9 tahun. 9 tahun. Ya. Bila mensyarahkan kepada kami tentang gandaan pahala baca Quran ni, almarhum sentuh, kalau boleh baca Quran tajwid yang betul-betul terbaik, fasahah yang betul-betul terbaik, dengan lahjah Arabnya, dengan waqaf ibtidak, dengan baca Quran dapat tadabbur, renung makna dan sebagainya. Yang kata haq tilawatih dalam Quran tu, bacaan yang sebenar. Apa kata Tan Sri? Satu huruf 700 pahala. Daripada 10 tadi, dia lonjak sampai 700 pahala. Satu huruf. Hari bila? Hari biasa. Bukan bulan Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan gandaan 10 kali ganda. Kita tahu bila Lailatul Qadar pula gandaan lebih baik dari 1000 bulan amalan. Kalau 1 hingga 10 Zulhijjah ni, kerja zaman ni, kalaulah kita nak kira, sebab agama Islam ni dia penuh dengan kemahiran pengiraan. Tidak macam mana kita nak kata siapa puasa sunat 6 Syawal setelah menyempurnakan puasa Ramadan mendapat pahala 1 tahun. Itu semua ada dia punya perkiraan dia. Jadi begini juga untuk memotivasikan kita. Dengan baca Quran ini, kita tengok motivasi Islam menerjah kita, Tuan Haji Tul. Supaya dengan Quran ni kita terobos usaha. Kalau satu huruf 700 Tuan Haji Ismail, darab 700 kali ganda yang ni. Bukan 490,000 pahala satu huruf. Mulai ini, sekarang ni. Allah nak bagi. Ini motivation. Tapi takkan baca dengan tak belajar sampai sekarang. Bila kita cakap macam tu, orang kata kita garang. Bukan garang, nak bagi tahu. Nak bagi tahu. Menyanyi pun ada masa chorus lagu dia, suara tinggi kan Haji Zul? Ada penyanyi lagu bass saja. Mana ada? Menyanyi pun kadang-kadang memakik tu. Baca Quran pun ada dia panggil jawab al-ali. Suara atas pada otak lagi kalau bertaranum. Tiba-tiba bercakap menasihat asyik nada rendah aja. Mana boleh? Nasihat pun dia kena macam pidato juga.
Itu je, senang je faham. Dia punya analoginya. Sebab itu perlu kepada motivasi. Ya. Jadi, kita tengok nombor satu baca Quran. Kenapa? Doa lepas baca Quran tu Haji Ismail, 4,000 malaikat aminkan. 4,000. Kalau tiap-tiap kali lepas semayang Haji Ismail, 4 muka surat, lepas tu tutup berdoa. 4,000 malaikat aminkan. Doa orang yang baca Quran. Kalau khatam, 60,000 malaikat aminkan. Allahu Rabbi. Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penganugerah. Ya Hannan, Ya Mannan. Nak bagi kat kita hambanya. Tiba-tiba hambanya dengan secara terhormat tak nak terima. Bila tak nak buat, bila tak ada ilmu, makna tak nak terima, tak nak buat. Sebab apa juga amalan mesti dengan ilmu. Dia tak boleh amal tanpa ilmu atau ilmu tanpa amal. Tuan-tuan dengar daripada tadi, daripada minit pertama saya bercakap tadi, semua tu motivasi belaka. Semua tu motivasi belaka. Jadi, yang kedua, yang kata amal soleh yang disuruh buat 10 hari ni, bercakap yang baik-baik. Cakap yang baik-baik. Teknik macam-macam. Takkan semua orang sama je benda nak bercakap, nadanya takkan sama. Takkan sama punya. Tapi bercakap dah yang baik-baik. Semua yang baik-baik. Kita sangka yang baik-baik, kita yang buat yang baik-baik, Allah akan bagi balik yang baik-baik. Nombor 3, kita bantu orang. Tolong orang. Apa juga yang kita boleh tolong daripada malam ini, siang esok, 10 hari ni, boleh tolong, tolong. Kalau boleh tolong dengan tenaga, tenaga. Boleh tolong dengan ilmu, ilmu. Boleh tolong dengan kepakaran, kemahiran, kepakaran. Boleh tolong dengan harta benda, material, dengan harta benda. Tolong, tolong. Boleh tolong dengan nasihat kepada suami isteri yang nak bercerai dalam iddah, tolong nasihat dia. Tak payah tunggu Tuan Qadhi nak nasihat dia. Kita ni nasihat pasangan yang nak bercerai ni. Walaupun dalam hukum pernikahan, munakahat ada bab iddah 3 kali suci. Suruh suami isteri ni fikir. Fikir kata orang Penang. Fikir kata orang Perak. Tapi tak terfikir juga 3 bulan. Kita ambil peranan. Itu tolonglah tu. Tolong. Kita tengok ada suami ni, kalau cakap tegas dengan Tuan Haji Zaman ni, tak nak bekerja. Badan sado tapi tak nak kerja. Tapi dok minta duit kat orang. Badan sado. Isteri ada, anak ada. Tapi tak nak usaha. Dengan pelbagai alasan. Kita datang, Allah utus kita ni sebagai khalifah, sebagai lelaki qawam, nasihat dia. Jangan hidup begini. Sayyidina Umar pun marah orang duk bergintil tasbih berzikir dalam masjid. Sayyidina Umar halau. Ya. Islam bukan begitu. Gintil tasbih berzikir dalam masjid. Bukan. Pergi dunia luar. Tengok. Amar ma'ruf. Amar ma'ruf dengan nahi munkar itu kerja kita. Suruh yang baik, tegah yang tak baik itu. Maknanya nasihat lah tu. Suruh yang baik, tegah yang tak baik. Kalau dalam agama, dipanggil targhib wa tarhib dipanggil. Ada yang menggalak, ada yang memberi warning. Agama suruh buat ini, ganjaran ni dapat pahala. Agama kata jangan buat ni, nanti neraka. Itu juga nasihat. A kind of nasihat. Ada kitab.
Bukan tak ada. Jadi bantu orang. Yang keempat, memperbanyakkan zikir. Ini motivasi lah. Zikir ni zikir yang berkait dengan lepas sembahyang ke, zikir yang berkait dalam sembahyang sebelum bagi salam ke, zikir yang berkait amalan harian ke, dalam bentuk doa, nak tidur ke, bangun tidur ke, masuk masjid ke, keluar masjid ke, pergi bekerja ke. Zikir ni wirid lah, aurat. Jamaknya, pluralnya aurat. Itu zikir, banyakkan zikir. Sebab tu ulama-ulama dulu, mujtahid dulu, menetapkan beberapa bilangan zikir untuk diamalkan seharian. Ada puluh ribu, ada, oh jangan main tuan-tuan. Pasal apa? Nak jaga hati. Bila hati senantiasa berzikir, Allah dah kata, apakah dengan mengingati aku ni, tidak akan mententeramkan jiwa. Tatma'innul qulub, akan mententeramkan jiwa dengan mengingati Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Apakah tidak dengan mengingati Allah, zikirlah itu akan mententeramkan jiwa, menenangkan jiwa. Maknanya apa? Lidah berperanan menyebut kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah ni kalimah yang baik-baik. Bila mulut, hati, fikiran kita fokus dengan kalimah yang baik-baik, tak ada masa nak cakap benda-benda yang lara, lebih-lebih lagi benda yang mendatangkan dosa. Tak ada masa. Sebab itulah, sepanjang 1 hingga 10 ini, lebih-lebih lagi pada 9 Zulhijjah nanti, hari Arafah, maka hadis keluar, Nabi bagi tahu ada wirid zikir yang tertentu pada 9 Zulhijjah, hari Arafah. Nabi suruh banyak baca. Tak kiralah mereka yang sedang wukuf dengan masyairnya, ataupun kita yang di sini sedang berpuasa sunat Arafah pada hari itu. Ingat, puasa tarwiyah 8 Zulhijjah, Haji Zul, pahalanya menghapuskan dosa 1 tahun. Puasa Arafah, pahalanya menghapuskan dosa 2 tahun. Kalau buat 2 hari, menghapuskan dosa 3 tahun. Itu juga dalam bentuk perkiraan. Dalam hadis menerangkan berapa lama berdiri di padang mahsyar, itu juga melibatkan angka. Apa beza hidup di sana dengan hidup di sini? Melibatkan angka. Berapa lama di titian sirat, mendaki, mendatar, menurun, melibatkan angka. Angka-angka ni akan memotivasikan kita buat. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Itu motivasinya. Tak boleh kita, masuk waktu dah. Allah. Saya kau dah bercakap ni jadi gitulah. Minta maaf tuan-tuan ya. Tuan Haji Ismail minta maaf ya. Kita hormat azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Balik kepada zikir tadi. Sehingga kan Nabi SAW memberitahu zikir yang paling baik dibaca pada hari 9 Zulhijjah, iaitu hari Arafah. Ya, boleh kira lah. Esok 1 Zulhijjah, mana 9 Zulhijjah, hari Arafah jatuh hari apa? Boleh kira lah. Apakah zikir yang digalakkan sehingga disebut dalam hadis? Bila benda ni stated dalam hadis, makna benda ni untuk kita ikuti dan amalkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang esa dan tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya kepujian. Dan dia, yakni Allah, berkuasa ke atas setiap sesuatu. Ini zikir. Jadi hari Arafah banyakkan zikir ini. Dan zikir ini common pada kita sebenarnya. Dah biasa dengar. Cuma sekarang Nabi minta zikir ni banyak dialunkan pada 9 Zulhijjah, hari Arafah, ketika kita cuba insya-Allah berpuasa lebih-lebih lagi. 9 Zulhijjah nanti. Jadi tuan-tuan, yang keempat tadi, amalan soleh tu yang kita nak buat 1 hingga 10 ini adalah banyakkan zikir. Yang kelima, tambah ibadat malam. Dengan istilah qiyamul lail, mendirikan malam. Dengan istilah ihya'ul lail, menghidupkan malam. Baca Quran, wirid, salawat, istighfar, sembahyang sunat. Muhasabah diri. Itu termasuk semua dalam qiyamul lail. Ya? Yang keenam, memperbanyakkan sembahyang sunat secara khusus. Tak apalah 10 hari ni Tuan Jizul. Orang nak kata kita berlakon ke, kita tok lebay ke 10 hari, biarlah. Setidak-tidaknya kita buat daripada kita tak buat. Bila kita buat, serah pada Allah. Nawaitu kita. Tapi kalau kita tak buat, apa cerita? Baik, ingat, penilaian di sisi Allah, kita niat aja yang baik, dapat 1 pahala. Bila kita buat, 10 insya-Allah. Ikhlas takkan datang begitu menggolek. Dia mesti dipaksa dulu. Ikhlas takkan tunggu begitu. Tak ada. Dia mesti ada usaha. Usaha itu dalam agama dinamakan taufiq. Usaha tu. Itu orang kita ulama kata, wabillahit taufiq wal hidayah. Dia taufiq, usaha tu, dengan hidayah, petunjuk tu, dia tidak boleh berpisah. Taufiq dan hidayah berpisah tiada dalam motivasi hidup sebagai hamba Allah. Ya. Mana kena ada usaha, tak boleh tunggu hidayah aja. Ya. Hidayah memang kita dah dapat dari dulu lagi. Cuma usaha itu kita kurang membuat. Jadi banyakkan sembahyang sunat. Paling tidak sembahyang rawatib, Tuan Jizul. Hadis sahih. Buka dalam Baharul Mazi. Almarhum ayahanda Tuan Guru Syekh Dr. Idris Al-Marbawi
ulama kelahiran negeri Perak, Kuala Kangsar, Lubuk Merbau. Pergi ziarah makam dia di Lubuk Merbau, Kuala Kangsar. Ziarah makam orang alim dipanggil dalam amalan kerohanian, sufian, kesufian Islam ni panggil ziarah maqbarah, ziarah kubur-kubur orang alim. Menulis Bahrul Mazi di Mesir sampai siap lebih 20 jilid Tu Haji Ismail. Terjemah daripada Mukhtasar Sahih At-Tirmizi. Allahu Rabbi. Satu jilid Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, Syekh Idris Marbawi terjemah, Haji. Saya tengok sebab saya beli yang asal daripada Mesir. Jilid pun jilid Mesir, bukan jilid Malaysia. Jawi lama Mesir. Menitik air mata saya, Tuan Haji Zul, tengok kitab karangan dia. Allah. Tak boleh saya bayangkan hidup dia menulis itu baru satu kitab tu. Set lengkap 20 jilid lebih. Nak tengok datang rumah saya tunjuk. Saya bukan post gambar-gambar kitab tu saya copy paste pada Google. No. Kitab tu mana ada rezeki saya memilikinya. Saya hadam kitab-kitab tu untuk dikongsi. Ya. Allahu Rabbi. Jadi banyak menceritakan tentang semayang rawatib. Tiba-tiba orang kita belajar daripada TikTok. Dah keluar pula, tak ada semayang qabliyah Jumaat baru-baru ni pula. Astaghfirullahalazim. TikTok 3 minit lebih kurang. Kitab Hasyiah I'anatul Talibin ada. Kitab Al-Fiqhu 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah Al-Syekh Abdul Rahman Al-Juzairi, panelis daripada ulama Al-Azhar zaman dulu ada. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ulama tersohor Damaskus, Syria. Al-Syekh Dr. Al-Marhum Dr. Wahbah Zuhaili ada. Dan lain-lain. Ada. Nabi buat semayang qabliyah ni sebelum zuhur. Maka dalam kitab tu juga menyebut au Jumaah atau semayang Jumaat. Ada qabliyah. Datang TikTok kata tak ada. Orang kita suka benar lah video-video pendek ni belajar. Baik baca Quran ke, baik itu ke, senang sangat timbul ilmu. Jadi habis caca marba. Kuliah-kuliah macam ni tak nak duduk, tak nak datang. Bila tak datang tu tak datang lah maknanya. Jangan kata orang marah. Bukan marah ni, nak bagi nasihat. Datanglah. Ni bila kita suruh datang, dah dia kata keras pula dah. Keras apa benda? Mak bapak kita suruh pergi sekolah, keras ke? Cikgu suruh pergi sekolah jangan ponting, keras ke? Pengetua kata jangan ponting sekolah, datang. Ada kaunseling dengan PIBG, keras ke? Itu nasihat namanya. Cubalah positif sikit, berlapang dada. Ya? Dia nak ceritakan, janganlah menimba ilmu cara murahan macam itu. Sedangkan Nabi SAW bagi tahu sesiapa yang mendirikan 12 rakaat sembahyang. Sintai asyarah, 12 rakaat sehari semalam. Wa yawm wa laylah, sehari semalam. Akan bunya lahu, Allah akan bina baginya baitun fil jannah. Satu rumah di syurga. Rumah syurga ni bukan rumah teres Haji Fauzi. Istana. Orang dalam boleh nampak orang luar boleh nampak orang dalam. Kalau kita berkehendak begitu. Kalau kita berkehendak, orang dalam je tengok orang luar je zul, orang luar tak nampak orang dalam. Allah izinkan sebab di syurga. Tok Guru kata, kalau ente masuk syurga, dia kata, aduh itu yang sakit tu. Kalau masuk syurga bolehlah. Jadi nak masuk syurga tu bukan benda murah. Nak masuk zoo pun kena bayar.
Apa cerita? Masuk tandas kat mana-mana pun kena bayar. Tiba-tiba masuk syurga nak mudah macam tu. Tak. Ilmu yang fundamental, yang asas ni bereskan dulu. Dan terus dengan amalan-amalan yang nawafil, yang sunat. Baru cantik jalan Islam. Ini motivasi. Dia motivasi di kuliah ni perlu kepada tindakan. 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 Jangan bercakap je. Ada tindakan. Itu motivasi. Apa lagi? Yang ke-7, berbuat baik kepada ibu bapa. Ni. Mak bapak dah tak ada, ibu-ibu. Baik. Mak bapak dah tak ada, apa kita boleh menyumbang untuk arwah mak, arwah bapak? Baca Quran, niatkan atas mereka. Buat amalan sedekah infak, niatkan untuk mereka. Ada orang tanya baru ni, boleh tak buat korban untuk orang mati? Mazhab Syafi'i kata tak boleh. Tetapi kalau kita buat, pahalanya niatkan untuk mereka boleh. Kita buat korban kita, buat korban isteri kita, buat korban anak-anak kita, pahalanya juga diniatkan untuk ibu bapa. Boleh. Tapi untuk niatkan korban itu untuk ibu bapa yang dah meninggal, tak boleh. Mazhab Syafi'i. Kau tak duduk majlis ilmu fiqah, nak faham macam mana? Motivasi datang. Menggalakkan kita belajar fiqah. Motivasi datang. Menggalakkan kita belajar tilawah Quran. Motivasi datang. Menggalakkan, malahan mewajibkan kita mentaati ibu bapa. Ibu bapa kita. Jadi taat, buat baik kepada ibu bapa. Tak kira yang masih hidup ataupun yang dah tak ada. Kalau tak ada kesempatan ziarah kubur pun selalu tak apa. Tuan Haji Zul baca Quran, kirim. Lil arwah. Afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Disurau lah di rumah kita. Dengan saudara mara kita buat tahlil arwah. Jangan tak buat asyik nak menumpang surau punya menempel nama je. Apa hal? Dah lah tak bawa pun apa mihun goreng. Aku suruh tahlil untuk mak bapak kau, bawa lah mihun goreng. Biarlah nampak udangnya. Ini mihun goreng toge pun tak ada. Tolong malam ni makan apa tak tahulah. Dah nak cerita janganlah kedekut sangat. Sampai Ramli Perli Haji Bakhil bin kedekut. Janganlah kedekut sangat. Banyak nikmat bila kita memberi, Allah akan membalas. Orang yang banyak memberi, kata ulama, akan banyak menerima. Tapi dalam bentuk yang berbeza. Daripada jalan yang kita tak tahu. Tuh. Allahu Rabbi. Ya. Seterusnya, 10 hari ini jangan lupa kepada peserta korban, daripada esok, sunat tidak memotong kuku, memotong rambut dan mencukur segala bulu daripada besok. Kalau nak cukur malam ini, nak potong malam ini, macam orang nak pergi umrah, pergi haji, sebelum berangkat tu, nak potong rambut elok-elok, nak potong kuku, nak potong bulu ketiak dan lain-lain, sebelum berangkat. Sebab nanti kita banyak dalam larangan. Jadi begitulah juga. Orang peserta korban, esok sunat dah tak potong kuku. Tak potong rambut. Ya, dan lain-lain. Ini sunat. Itu bukan makna Tuan Haji Zul yang bukan peserta korban boleh simpan kuku panjang pula. Jangan salah faham. Kuku 2 bulan tak potong. Salam dengan orang calor, orang punya lengan. Makan pun orang jadi wek-wek tengok kuku dia. Janggut panjang, kuku pun panjang juga. Rambut adalah panjang. Itu cerita dia. Ya? Tu. Terusnya, memperbanyakkan doa. Apa kata Nabi SAW? Khairud doa, doa'u yaumi Arafah.
Hadis At-Tirmizi nombor 3509. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Jadi 9 Zulhijjah kita tengok bertepatan dengan wukuf di Arafah, selalu petanglah kita sini. Dalam satu jam ke 2 jam lebih kurang tempoh tu banyakkan doa. Cakap pada anak-anak kita yang belajar ke, yang bekerja ke apa ke, banyakkan doa. Doa ni bukan mesti kita duduk bersila. Betul tadah tangan macam tu. Sambil memandu pun boleh berdoa. Sambil memasak pun boleh berdoa. Hati tu berpaut dengan Allah. Banyakkan doa pada hari Arafah khususnya. Umumnya 1 hingga 10 Zulhijjah. Banyakkan doa. Berikutnya, memperbanyakkan istighfar. Minta ampun dengan Allah. Kalau saya tak cakap macam ni tuan-tuan, kita tak dapat pedoman apa yang kata amal soleh nak buat tu, pahala 700 kali ganda ni apa benda. Bila cakap macam ni, kita nampaklah 1, 2, 3. Aku tak ada kesempatan buat nombor 4, aku buat nombor 5. Jadi ada banyak option amalan. Itu tujuan motivasi. Ya? Jadi banyakkan istighfar. Yang ke-10, memperbanyakkan sedekah dan infak. Banyak memberi. Tak semestinya banyak, tapi kerap. Kalau boleh 10 hari ni, tiap-tiap hari kita ada bagi. Tak kira lah bagi itu macam mana. Bagi ni macam-macam. Nak transfer banking ke apa ke, nak pergi jumpa orang ke, nak jumpa orang susah ke, nak pergi ziarah ke orang payah, orang fakir miskin ke apa ke. Nak bantu saudara Islam kita di Palestin ke, di Syria ke. Tapi jangan kena dengan scammer sudahlah. Ini pun nak jaga juga. Zaman apa ni, dunia tanpa sempadan ni. Scammer ni dah merata-rata ada. Ya? Jaga. Dan yang ke-11, kata ulama adalah menghadiri majlis ilmu. Allah. Nampak? Hadir majlis ilmu ni adalah di antara amal soleh yang dituntut. Memang kita cakap lama dah je Zul. Hadir majlis ilmu. Tapi janganlah tengok TikTok macam tadi. Tak ada semayang qabliyah Jumaat. Dah macam-macam lah. Ya? Allahu Rabbi. Dan apa ni, kesimpulan daripada itu, kita menyuruh kepada perkara kebaikan dan kita mencegah daripada perkara-perkara kejahatan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pengisian kita apa ni untuk kita melihat apakah yang boleh kita buat pada 1 hingga 10 Zulhijjah yang Nabi kata sallallahu alaihi wasallam adalah hari yang paling baik dalam 1 tahun atau kama qala. Jadi sama-samalah kita beramal, ya, bagi tahu kita punya keluarga kita, minta dia orang juga buat. Minta dia orang juga buat. Kalaulah anak kita, menantu kita nampak kurang sangat pergi majlis ilmu masjid surau, tapi gaji dia orang banyak, suami gaji 10,000, isteri gaji 19,000. Tok Guru kata, Haji Zul, dalam RM10 tu bukan kau punya semua. Ada hak orang lain. Dalam RM10, kalau RM10,000, Tok Guru kata senang. Dalam RM10, bukan kau punya semua dalam tu. Ada hak orang lain, dia kata. Berilah. Kau akan menerima. Satu orang Tok Guru saya suka sebut nama Tuan Guru, tuan-tuan, sebagai satu penghormatan saya. Tuan Guru Ayahanda Tan Sri Datuk Sri Syekh Ismail Muhammad Al-Hafiz At-Taranjanu. Ustaz Wan kita lah. Orang Terengganu kita. Mantan Imam Masjid Negara, Masjid Putra. Hakim tilawah sampai sekarang. Cuma kali ini beliau menghakimi bahagian hafazat. Apa kata dia? Saya masih ingat lagi. Saya mengaji dengan beliau juga. Secara murattal saya ambil bacaan dengan beliau. Dia kata tidak akan fakir siapa bersama Al-Quran. Dia kata. Oh, saya bertepuk.
Dia kata apa Haji Ismail? Tidak akan fakir siapa yang bersama Al-Quran. Adakah kita rasa tak ada apa-apa benda ni? Dan setiap kali saya attend apa ni, pengisian-pengisian daurah ke apa ke daripada, dia mesti sebut benda tu Haji Zul. Jangan lorak Terengganu dia lah. Tuan-tuan, dia kata. Tak usah takut lah, dia kata. Tidak akan fakir orang sama Quran ni, dia kata. InsyaAllah, dia kata. Teruslah bersama Quran. InsyaAllah, dia kata. Oh, tuan-tuan. Inilah. Mudah-mudahan pengisian kita pada malam ini, kita cuba realisasikan. Dan ingatkan pada anak menantu kita, cucu kita, kalau tak boleh satu di antara berapa belah tadi, pilih yang boleh kamu buat. Takkan untuk hormat mak bapak mertua kamu tak boleh. Walaupun mereka dah meninggal, kamu tak ziarah ke kubur. Kamu sedekah, infak atas nama mereka. Benda ni boleh. Benda ni boleh. Kamu beli macam-macam sebagai tanda kamu mewah berbelanja, kamu boleh. Kenapa untuk benda-benda amal soleh ni kamu agak sukar nak buat? Menandakan hati kamu berpenyakit. Dan motivasi di antaranya adalah satu kuliah untuk kita mengubat penyakit kerohanian kita, insyaAllah. Tuan-tuan, kita tengok doa malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Allahumma ja'al ma tabqa min a'marina fi ta'atika wa ridhak walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, apa makna doa ni? Tengok Tuan Zizul. Motivasi ada belajar doa. Ijazah doa lagi. Ya. Ya Allah, jadikan, ij'al, jadikan, matabqa, saki-baki, min a'marina, daripada umur kami. Kita sekarang ni sedang melalui saki-baki umur, Haji Fauzi. Kita kalau duit dalam bank, kita tahu baki ada berapa, betul? Tahu. Orang perempuan, keperluan dapur dia tahu. Saki-baki tinggal berapa, dia kata, bang, esok kita pergi beli barang. Mana dia tahu saki-baki dia. Tapi umur kita tak tahu, tuan. Saki-baki tak tahu. Jadi sebab tak tahu itulah saki-baki ini daripada umur kita ni, kita minta pada Allah fi ta'atika, agar senantiasa dalam ketaatan kepadamu. Tak kira muda, tak kira tua, tak kira kecil, tak kira besar, tak kira kaya, tak kira kurang berada. Mesti minta dalam taat kepada Allah. Wa ridhaka, dan juga agar senantiasa dalam redamu. Allah bila tak redha, dia jatuh istidraj. Allah bagi kepada hamba dia dalam keadaan dia redha ataupun istidraj. Apa istidraj? Azab dalam nikmat. Kita terus buat benda-benda yang Allah tak suka, Allah tetap bagi nikmat. Itu istidraj. Ada orang dapat rezeki pergi umrah Haji Zul, tetapi perangai tak berubah. Jangan kita sangka kita boleh pijak bumi Makkah dan Madinah, itu semua dalam redha Allah. Takut dalam istidraj. Yang memang baik, alhamdulillah, rezeki pijak bumi Haramain. Tapi kalau sebelum pergi perangai duk macam tu, balik makin teruk, kau pijaklah bumi mana pun, takut istidraj. Jadi jangan lupa cakap pada anak-anak kita, tanggungjawab mereka belajar. Minta doa pada Allah. Allah nak bagi berapa ASPM, itu hak dia.
Jangan kamu banding dengan orang lain. Kalau kamu nak banding, kamu tengok dengan kawan-kawan kamu yang belum Islam. Yang belum Islam. Tugas kita memberikan mereka faham Islam. Ya, kita tengok mereka pun kita tengok straight A's dapat. Tapi ingat Allah memberi bagaimana cara. Jadi kamu jangan kecewa. Kerja kamu terus bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ajaznakum, saya ijazahkan pada tuan-tuan untuk tuan-tuan amalkan, sebarkan doa ini tuan-tuan, maka jawablah qabiltu ijazah. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Ampun maaf. Selamat beramal pada 10 hari yang pertama Zulhijjah ini. Jangan lepaskan peluang ini. Bagi tahu anak cucu kita, menantu kita, beramallah. Kita dah senaraikan beberapa amalan lebih 10 perkara tadi. Amal-amalkanlah. Ampun maaf, mudah-mudahan yang kita sebarkan ini menjadi amal jariah ilmu buat kita insya-Allah. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah silap sama saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul Azim. Wallahu alam. Terima kasih.